Majlis Agama Islam Selangor MAIS dan pihak berkuasa agama Islam Negeri Selangor akan terus bekerjasama dengan polis berkait kes persetubuhan luar tabi'i melibatkan Iki Putra Mubarak. Kristian di seluruh negara boleh menggunakan kalimah Allah. Keputusan itu sekaligus mengetepikan Undang-Undang Syariah Selangor yang menetapkan seks di luar tabi'i sebagai jenayah. Saya Syahzman bin Nasir, pelajar DAIJ. Semester pertama ingin membawakan kepada anda kajian berkenaan dengan cabaran dan juga peranan Mahkamah Syariah rentetan daripada isu kes Iki Putra, jenayah liwat dan juga kalimah Allah. Oleh itu, suka untuk saya bawakan kepada anda dapatan temu bual terhadap responden iaitu orang awam berkenaan dengan isu yang tular baru-baru ini iaitu kes Iki Putra dan juga kalimah Allah. Adakah Encik pernah dengar berkenaan dengan isu kes Iki Putra baru-baru ni? Kes Iki Putra ada saya ada dengar, tapi saya dengar macam tu je lah. Sebab kes tu kan viral kan, macam dekat social media, dekat Instagram, Twitter, semua orang sembang lah pasal kes tu. Setahu Encik, kes Iki Putra ni berkenaan dengan apa? Kes Iki Putra ni yang saya tahu dia berkenaan dengan jenayah liwat lah, kalau ikutkan bawah syariah lah. Tapi saya ada baca jugalah isu pasal kes ni. Dia pasal macam Iki Putra tu sendiri dia ada kena ambush dengan beberapa orang lain tah. Katanya macam ada pesta seks lah dekat dalam tu. And kes ni tak silap saya sampai ke Mahkamah Syariah, Mahkamah Persekutuan. Betul kot? Mahkamah Persekutuan. And then dia memang bercerita pasal, saya ada baca, dia ada kata macam sebenarnya nak macam cabar kuasa Mahkamah Syariah macam tu. Saya tak pastilah detail macam mana. Kenapa mereka ingin mencabar Mahkamah Syariah ni? Pada pendapat saya lah, saya rasa sebab mungkin nak kata ada macam pertembungan kuasa, bukan pertembungan kuasa, sebabnya macam syariah pun ada sebut pasal liwat, civil pun ada sebut pasal liwat, so macam mana satu kita nak ikut, macam tu lah. Yang saya baca pun lebih kurang macam tu je dia sebut. Encik tahu apa keputusan yang Mahkamah Persekutuan buat? Ikut yang saya tahu tu, Iki Putra menang lah dalam kes ni. Sebabnya macam benda ni kan dah viral kat social media. So saya ada baca dia kata peruntukan yang pasal liwat dekat syariah tu dia tak berperlembagaan. Maksudnya macam tak applicable lah, tak boleh untuk, tak kisah Muslim ke tak Muslim, dia macam tak boleh guna lah. Apa implikasi ataupun kesan daripada keputusan tu terhadap institusi perundangan syariah di Malaysia ni? Oh, saya rasa kalau ikutkan diorang sepatutnya kena improve lah, macam touch up balik lah. Diorang kena cover balik, maksudnya macam mana lompong-lompong macam ni kan, kita dah nampak kes Iki Putra ni dah kalah. Maksudnya lepas ni orang kena ikut civil punya style lah macam tu. And then pada pendapat saya lah kan, sepatutnya diorang kena kaji dululah kenapa sepatutnya peruntukan liwat tu tak applicable, katanya tak berperlembagaan. Diorang tak kaji dulu ke sebelum benda tu pass untuk di-enact, masuk dalam enactment kan. Saya tak faham lah benda tu lah yang saya macam kabur lah. Adakah Cik pernah dengar berkenaan isu yang tular baru-baru ni pasal kalimah Allah tu? Oh, isu yang tak boleh guna dekat dalam gereja tu ke? Adalah, macam saya baca-baca dekat Twitter, Facebook dah tular. Tapi tak adalah faham sangat kan. Apa sebenarnya punca isu kalimah Allah ni dibawa ke mahkamah? Saya rasa lah kan, tak silap saya ada orang Kristian tu, diorang Kristian nak guna nama Allah tu dalam gereja. Jadinya kita sebagai Muslim ni agak, orang kata tu bantah lah, dan sensitif benda tu sebab kita punya Tuhan, kita dah biasa guna nama Allah, nama Allah Maha Esa. Tapi bila ada agama lain nak cuba untuk guna nama tu, ia telah macam nak kata tu trigger lah kaum-kaum Muslim yang lain. Cik tahu apa keputusan mahkamah buat berkenaan dengan isu ni? Tak silap saya lah, keputusan dia masih ongoing Saya tak tahulah kan, manalah tahu kan. Lepas tu saya ada dengar juga yang mahkamah kata dia dah benarkan orang bukan Islam untuk guna nama Allah ni. Lepas tu yang macam ada lagi yang macam lagi kontroversi sikit ni, ada sesetengah pihak lah dah cuba untuk buat demonstrasi bantahan. Apa kesan ataupun implikasi terhadap isu kalimah Allah ni umumnya kepada masyarakat Islam dan juga secara khususnya pada institusi syariah lah di Malaysia? Pendapat saya lah kan, isu kalimah Allah ni kita boleh guna tapi tak boleh rasa wenang-wenangnya macam semua orang nak guna. Hindu nak guna Allah, Buddha nak guna Allah. Jadi tak kira macam tak menghormati kita sebagai orang Islam ni sendiri.
Setelah mendengar dapatan temu bual sebentar tadi berkenaan dengan dua isu penting, maka suka untuk saya mencerahkan dengan lebih terperinci lagi berkenaan dengan sejarah kes Iki Putra Mubarak, iaitu jenayah liwat bersama dengan isu kalimah Allah ini. Berkenaan dengan isu jenayah liwat, Iki Putra bersama dengan peguamnya telah pun mencabar Seksyen 28 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Selangor adalah bertentangan dengan Kanun Keseksaan 377. Ini bermaksud berlakunya redundancy, iaitu pertembungan peruntukan yang ada di dalam Seksyen 28 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Selangor dan juga yang berada di dalam Kanun Keseksaan Penal Code 377. Maka dengan ini, mahkamah telah memutuskan bahawa Seksyen 28 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Selangor adalah tidak berperlembagaan dan juga bertentangan dengan peruntukan yang telah wujud di dalam Kanun Keseksaan 377. Ini bermaksud apa-apa sahaja yang bertembung di antara kesalahan jenayah syariah dan juga apa yang telah termaktub di dalam Kanun Keseksaan adalah tidak berperlembagaan. Dengan ini, ia memberi satu tamparan yang kuat dan juga tamparan yang hebat kepada institusi perundangan syariah di Malaysia. Antaranya, yang pertama adalah ia telah secara tidak langsung membantut bidang kuasa mahkamah syariah di Malaysia. Kesalahan jenayah di Malaysia mula untuk mengorak langkah sejak zaman dahulu lagi, yang mana telah dimasukkan bermacam-macam jenis kesalahan jenayah syariah di dalam enactment ataupun akta serta ordinan di Malaysia. Namun begitu, apabila berlaku pertembungan di antara kesalahan jenayah syariah dan juga apa yang ada di dalam Kanun Keseksaan, maka natijahnya telah membantutkan enactment ataupun ordinan kesalahan jenayah syariah di Malaysia dengan mengatakan bahawa kesemua perkara yang wujud di dalam bidang kuasa mahkamah syariah adalah tidak berperlembagaan dan tidak boleh untuk diguna pakai di dalam mahkamah syariah itu sendiri. Kesan yang kedua yang kita dapat lihat adalah ia mampu untuk mengecilkan bidang kuasa penguat kuasa agama. Yang mana bidang kuasa penguat kuasa agama adalah untuk melakukan serbuan terhadap apa-apa jua perkara sekalipun yang berada di dalam peruntukan enakmen kesalahan jenayah syariah. Maka adalah tidak menjadi satu kesalahan jika penguat kuasa agama ingin melakukan serbuan terhadap mana-mana premis yang berlakunya kesalahan liwat di dalam itu. Namun begitu, apabila telah dikeluarkan keputusan berkenaan dengan kesalahan jenayah syariah iaitu Seksyen 28 jenayah liwat adalah tidak berperlembagaan, maka secara tidak langsung ia telah mengecilkan skop bidang kuasa penguat kuasa agama di dalam Malaysia. Maka segala apa yang berkaitan dengan kesalahan liwat adalah di luar bidang kuasa penguat kuasa agama untuk melakukan serbuan terhadap perkara itu. Namun begitu, ia masih lagi menjadi satu kesalahan jenayah kerana apa? Kerana ia termaktub dalam Kanun Keseksaan 377. Namun begitu, orang yang berbidang kuasa untuk melakukan serbuan terhadap kesalahan tersebut adalah Polis Diraja Malaysia, PDRM sahaja, tanpa bantuan daripada penguat kuasa agama. Kesan seterusnya yang dapat dilihat rentetan daripada dua isu ini adalah ia mampu untuk membuka ruang bagi menghapuskan peruntukan lain yang berlaku pertembungan di dalam enakmen kesalahan jenayah syariah dan juga dalam Kanun Keseksaan. Sebagai contoh, berlaku beberapa pertembungan di antara peruntukan di dalam kesalahan jenayah syariah dan juga Kanun Keseksaan. Antaranya adalah kesalahan liwat. Yang kedua adalah judi. Yang ketiga adalah pelacuran, muncikari, sumbang mahram dan sebagainya. Maka apabila satu kes yang berlaku iaitu kes Iki Putra Mubarak berkaitan dengan kes jenayah liwat telah berlaku pertembungan dan Mahkamah Persekutuan telah menyatakan bahawa enakmen kesalahan jenayah syariah tersebut tidak berperlembagaan dan bertentangan dengan Kanun Keseksaan tersebut, maka secara langsung ia telah membuka ruang kepada peruntukan lain yang berlaku pertembungan di dalam kesalahan jenayah syariah bersama dengan Kanun Keseksaan untuk tidak diguna pakai di dalam mahkamah syariah seperti kesalahan judi, pelacuran, mucikari, sumbang mahram dan sebagainya. Kita beralih pula kepada isu yang kedua iaitu isu berkenaan dengan kalimah Allah. Kes ini telah dibicarakan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur
yang mana telah diutarakan oleh seorang perempuan yang beragama Kristian yang berasal dari Sarawak telah mempertikaikan hak perlembagaan ke atas dirinya untuk menggunakan kalimah Allah tersebut. Maka, hakim di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah menyatakan bahawa penggunaan kalimah Allah ini adalah dibenarkan terhadap orang yang bukan beragama Islam. Antara perkataan-perkataan lain yang boleh untuk digunakan yang berasal daripada perkataan Arab adalah Baitullah, Solat, Allah, Kaabah. Yang mana keputusan hakim ini memberi satu tamparan yang hebat kepada masyarakat Islam di Malaysia. Sehingga kan terdapat golongan yang ingin membuat bantahan melalui demonstrasi ataupun perhimpunan berkenaan dengan keputusan yang telah dibuat oleh Hakim Yang Arif Norbi di dalam Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur.